Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Medium tengah bercakap ke? Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya tak onkan mikrofon. So macam saya cakap sorang-sorang. That's why I call Syami. He did not respond. Wow. Saya tak tahu nama dia. Oh yalah, okay lah. I thought Syami last week you said that you are on the way back from somewhere to your home, but at the end only two of you just attend my tutorial class. I think Amirul dengan siapa lagi seorang. Tu. Khairul. Khairul. Yeah. Khairul dengan Okay, last week. Oh ya, yeah, okay. Ibi, dah lebih kurang 10 minit saya cakap. Aduh, lebih kurang 10 minit saya cakap habis idea mak saya. Saya bagi tahu lah ni macam ni. Last week, alright, kita last week saya pun dah tak ingat lah until which question, tutorial question that we discussed, because some of you also did not remember. Habis hari raya semua dia tak ingat dah apa yang saya minta, semua dah tak ingat. So start lepas raya tu semua orang tak ingat apa dia buat. Saya tak tahu kelas kamu, kelas saya yang lain tak ada masalah lah, they still can remember. Kelas kamu semua memang lupa betul walaupun tak raya. So last week we discuss for the some of saya rasa Khairul dengan Amirul Afiq dia tanya about second moment. So jadi macam ni lah for our tutorial class. So for the remaining tutorial class that we have until at the end of the semester, saya bagi you option for you to ask a question. Okay, we discuss the question, but you have to bear in your mind lah. Kalau kita discuss macam tu, selalunya kita tak dapat discuss banyak lah. Mungkin 1 or 2 question. The maximum that we can go is 2 question. Okay, kalau tak ada persoalan mungkin saya akan bagi question macam kita discuss together. Tapi saya perlukan you punya involvement lah. You need to be active in this tutorial class sebab you dah tak buat soalan, you tak submit dekat saya. So I need you to be active. If I ask you what is the first step that we need to do, I need a response lah. Kalau tak, klik and then we buang masa 1 jam and kita waste our data for nothing. Okay, jadi kita nak cuba buat yang ni lah. And then sepatutnya pun based on the ni, sepatutnya kamu dah masuk mesin kan? Dah masuk mesin dah kan? Ke dah habis dah chapter 7? Ke dah habis dah sampai friction? Belum. So, Belum madam. you dah sampai mana dah? Dah belajar sampai mana? Trust? Mesin? Frame? Which one? Sampai bab 5, bab 6 belum lagi madam. Seriously? Takkanlah trust belum lagi. Come on lah. Trust belum? Trust? Yang guna method of section, method of join belum lagi belajar? Krik. Betul madam. Fire madam. Fire. That one chapter 6. Chapter 6 belum lagi. Belum lagi, chapter C belum. Oh, method of join, method of section. Oh, okay, not yet. Alright. Oh, damn. Oh, okay. Sebabnya, okay lah. Sebabnya saya ingat nak bagi yang soalan dalam, you nampak yang saya present tu tak? Yang saya bagi dalam presentation tu adalah soalan chapter 3 sebenarnya. Chapter dia gabungan lah, chapter 3 and chapter 6. So macam ni saya tak boleh nak discuss lah. Okay lah macam ni. Sebab kalau yang minggu lepas Hairul dengan Mikael clear tak about yang second moment tu? Sebab kita tak habis discuss pun hari tu, macam just
saya discuss yang with respect to something lah, x-axis macam tu. Tapi ada apa tak soalan? Sebab kalau tak by planning, actually I'm going to discuss frame untuk kamu, tapi kamu kata kamu tak masuk lagi trust. So I think I open for any question lah yang daripada chapter 1, chapter 1 tak payahlah, chapter 2 sampai chapter 5. You still nak discuss sana, saya open for the question lah. Ada benda-benda yang kamu nak saya detail upkan lagi ataupun nak continue yang last week punya? Last week saya tak tahu soalan dekat mana. Continue tak apa madam? Oh, tapi last week saya rasa saya tak save dia punya soalan tu sebab saya Saya pakai. dah screenshot. Ada? Can Ada. you share? Can you share? Nanti saya hantar kat WhatsApp Oh really? Okay, so you have to ni lah. To send it quickly as you can. Just now I just waste my 10 minute talking to myself lah. Aduh, nasib baik lah ada orang cakap, madam cakap ke? Kalau tak saya shock sendiri je. Saya dah kata pasal tak ada orang respon ni. Rupanya I mute my microphone. Okay, so already send, so you already send the, okay, mana gambar dia ni? Loading. Still downloading. Okay, macam soalan kita yang last time tu senang gila lah sebab dia memang senang gila. Ataupun kita nak try soalan lain. Sian pula dia ni. Sebab yang kita buat tu soalan dia centroid dia memang tengah-tengah kita buat tu. Sebab hari tu saya nak buat dia punya centroid tepi sikit lah. Okay. Boleh. So kita buat macam ni lah. Kita ambil macam ni. Senang tak ni? Okay. Limit Y, X. Macam ni. Okay. So we have your tinggi dia kita ambil 100 mm. Okay. This one we put 250 mm. Okay. Dan ni boleh buat kita buat 50 lah. 50 mm. Oh, meter. 50 mm. Okay. So it's quite simple. Cuma sekarang ni kita ada, we know that we have the rectangular and also triangle lah. Triangle shape. So basically soalan dia kalau macam hari tu saya kata dia ada dua cara lah. Ada banyak benda lah biasanya kita minta with respect to centroidal x-axis. Tapi kamu kena tengok jugalah. Okay. So determine, contoh soalan, determine the second moment. Okay. Ataupun moment of inertia of an area. Second moment of an area with respect to satu, hari tu saya buat macam ni lah. Satu with respect to x-axis. Second with respect to centroidal x-axis. Okay, last week yang ni saya dah discuss dah dengan Amirul dan juga Hairul kan. Centroidal x-axis ni maksudnya you have to find the centroid first. Yang ni kena cari centroid dulu. Maksudnya step dia nak selesaikan dia, you kena cari centroid for the whole area. Okay. So katalah yang ini kita buat determine the second moment of an area with respect to x-axis. So kita nak cari yang ini with respect to x-axis. So kita nak tengok dia punya
resistant towards bending with respect to x-axis ni lah. Okay, tapi biasanya macam saya kata, selalunya kita tengok second moment ni bila kita cerita tentang beam. Bila beam ni nanti we talk about dalam strength lah. So if you, I think possible of you to pass this paper for this semester because you don't have final, so possible to pass, and next semester you will be in strength, you akan jumpa lah nanti beam. So dia akan tanya moment of inertia, biasanya kita minta pada centroidal x-axis. Okay, kita jarang minta pada x-axis, but for at this at your level ni kita kena tahu dua-dua lah, because the question it could be x-axis ataupun centroidal x-axis. Okay, dia boleh dua-dua ni. So you need to understand lah, kita nak cari macam mana kita nak use the parallel axis theorem. Okay, so for your case ni, sekarang ni kalau kita tengok we have two shape. So we have the rectangular and also we have the triangle. So you ada dua cara lah. Kamu boleh buat macam ni. Siapa nak share apa cara yang kita boleh dapat? Hairul, macam mana nak cari x total dia? Sebab ini kita buat soalan A. Ix total. Apa? Nak buat apa? Ix total sama dengan Ix. Tengok depan soalan. Ix segitiga kan? Segitiga. Okay. Tolak dengan tolak dengan Ix segi empat macam tu. Tak pasti Kalau macam kamu Nusrah itu kan ada bulat kat tengah. Yelah betul lah. Yang tapi ni sekarang ni yelah tak. But we apply the same thing. We apply the same concept. Janganlah memorize bila tak ada bulat dah tak boleh buat dah. Tapi dalam case ni kamu tengok right. Takkanlah segitiga tolak dengan yang ni sebab kamu tengok yang buang segitiga. So petak tolak segitiga. ada dua keadaan. Satu, kamu boleh buat macam ni. Kalau you imagine it is rectangular, yang big rectangular which is 250 mm times with 100 mm. Okay, you try to remove the triangle. So triangle ni, okay, Ix triangle macam ni. Or if you imagine, okay, cara yang kedua ataupun you boleh imagine ada rectangular kecil ni which is 50 times 100 mm, okay, plus dengan yang segitiga pun boleh juga. So it depends on how you see the plate tu, macam mana area tu, macam mana kamu tengok. So Ix total, okay, so Ix total ini kita ambil boleh juga Ix rectangular which is yang 100 times 50 mm plus Ix, okay, tengok segitiga dia saya buat terbalik. Sebab saya consider yang atas tu. So terpulang pada mana kamu pilih, but at the end of the day you will get the same thing. Okay, boleh kita ambil salah satu lah, nanti kita akan tengok nanti. You boleh try sendiri guna cara yang kat bawah ni untuk double check betul ke tak sama. Sepatutnya sama lah. Okay, so kata kita ambil yang atas ni, kita ambil yang Ix total which is Ix total, we take the big rectangular, okay, minus dengan or deduct with Ix, okay, macam ni. Okay, so macam saya suggestkan kalau for my student, I ask them to draw separately. So you kena buat shape yang segi empat dululah. Okay, buat yang ni dulu. So that you can see mana yang kamu nak ambil lah. Okay, so this is what? Tadi berapa? 250 mm. Okay, the height it will be 100 mm. Okay. 50? 50 tu tak payah sebab saya kata saya draw separately bang. Kita nak settlekan yang Ix rectangular first. Kan sekarang ni kita kena kira satu-satu dulu lah. Kita kena cari second moment untuk rectangular dia dulu. And then kita tolakkan. Sekarang saya nak cari yang rectangular dulu. Faham ke? Faham. Faham. Lupa pula. Okay. So, kalau you nak use parallel axis theorem, okay,
Parallel axis theorem basic dia adalah parallel axis theorem, because it's too long for me to write, so I'm going to use just acronym dia saja, parallel axis theorem. There you go there, you can see that in general we said that this is the I is equal to I bar plus area dy, okay, because we're talking about x lah, so dy squared. Okay, jadi dalam case ini, okay, kita kena cari apa yang kita nak parallelkan dia adalah you need to find dia, yang main important thing dia adalah kena tahu ni centroid untuk that particular shape. Okay, we're not talking about the whole shape. We're not talking about when the shape is in this particular shape lah, kita nak dalam bentuk rectangular ni. Sebab kita tengah settlekan satu-satu ni dulu. Sebab kita nak guna parallel axis theorem, okay. Untuk kelas, kalau siapa yang tengok kelas saya punya lecture, dia ada something lagi, ada satu lagi yang saya ajar dekat student saya. Tapi untuk kamu, saya tak nak peningkan kepala kamu. Sebab saya takut saya ajar yang common, maksudnya cara yang common orang akan guna. Tapi kalau student saya bagi ada cara lain, shortcut boleh guna. Tapi hanya tertentu, sebab saya takut nanti kamu dah confuse nanti dengan Sir Faris punya cerita ke apa ke. Jadi saya ambil general punya ataupun yang common equation yang kamu akan gunalah. Okay. So kalau kata siapa-siapa nak tanya, mungkin boleh tanya dengan, kalau kelas saya lah kalau nak tanya lah. Tapi back in your mind lah, kalau you rasa pening dah tu, stop it, just use the parallel axis theorem. Jangan guna benda-benda yang lain lah kalau kamu tak faham. Okay. Boleh kalau kelas A tu boleh tanya Rashid kot, boleh tanya Rashid, Ashraf boleh lah kot. Saya rasa kalau kamu nak tanya. Okay. Parallel axis theorem ni macam ni lah, basically this is the general equation dia kalau you nak cari Ix, kalau you nak cari Iy dia, so you akan pakai, it is between the axis, okay, jarak antara dua axis lah. So kalau you ada axis X kat sini, okay, you kena cari dia punya center dia, center untuk rectangular ni. So ada satu axis yang lain, maksudnya ini untuk yang segi empat punya lah. So jadi parallel axis theorem kamu adalah based on this one, antara dua ni. Jadi distance yang kamu kena cari will be the dy lah. Ni dy dia, kamu kena cari ni. Okay, so that's why first kali kamu kena cari, okay, because we are using centroid untuk rectangular, so I bar dia ni akan pakai I bar untuk rectangular lah, which is 1/12. Kamu kena ingatlah formula tu, tak boleh nak tolong apa. 1/12 BH cube. This is for Ix dia. Kalau Iy dia, I bar Y dia akan pakai 1/12 HB cube. So please do not confuse. Kalau you confuse nanti salah lah, okay. So yang ini tambahkan dengan area dia BH, kemudian dy dia adalah jarak daripada x-axis yang kamu nak. Ni kamu nak. Okay, yang ni kamu nak. Jadi jarak dia from here, which is 0, until x-axis that pass through centroid of the rectangular, it will be berapa? Berapa Berapa ya? Berapa? Dy dia berapa? Dy dia 50. Dy dia 50 lah, sebab jarak antara these two x-axis. So you going to use, we can say that 50 minus 0 lah. Actually sama lah 50 tu, sebab sini 0, x-axis kat sini 0, sampai ke sini ketinggian dia, position dia is at 50 mm from 0 ni. Jadi boleh je dah tulis
50 terus tak apa. Okay, BH 50 square. Okay, settle dah untuk rectangular. You cari. Okay, untuk triangle pula sebab kita akan buang kan. Okay, jadi for the rectangular. Jadi for rectangular, oh my god. Okay, kena buatlah position dia kat mana macam ni. Okay, rectangular. Ni rectangular. Distance from here is 50. So we know from here it will be 200 lah. 200. Okay. 200. Kalau student saya, tak tahulah student saya cakap tak tahu dia orang dengar ke tak. 200, ketinggian ni adalah macam tak logik kan, dia tak apalah kita ambil lah. Ini 100, lebih kurang sama je. Okay, ketinggian dia adalah 100. Okay, so again, if you are using parallel axis theorem, and most of the time you are using parallel axis theorem, so IX dia segitiga ini, okay, ini kamu kira lah yang berapa at the same times. Okay, yang ini kita kalau untuk I bar for the triangle kita akan pakai 1/36 BH cube. 1/36, so you have to know. Okay, and then area for triangle berapa? BH, half lah. Okay, now dy dia kamu nak ambil berapa? 50 juga ke? 50. Kenapa 50? Ini 100. Kenapa 50? Oh, 100 lah. Macam mana you cari centroid for triangle? Are you just divided by 2 ataupun macam mana you cari centroid untuk triangle ni? Sebab kan saya kata you kena tahu ada satu lagi axis yang melalui, oh my god saya ingat pula. Ada satu lagi axis yang akan melalui center rectangular ni. So kita nak cari jarak ni adalah dy dia. But you have to know the locations of this centroid. Macam mana you cari centroid for the triangle? Are you using 50? 100 bagi 2? Are you sure? No. Berapa? Macam mana you nak cari centroid ni? Centroid semua orang kata lah senang gila centroid ni. Bagi soalan tak boleh buat. Bila antara ayat-ayat student saya sebelum-sebelum ni lah. Centroid senang madam, saya yakin saya jawab betul. Tapi salah. So how you get, okay, how you get the centroid for the triangle? Can you give me the position for the centroid? Berapa ya untuk segitiga tu? Kenapa kita perlu cari setiap centroid dia? For this one like rectangular ni, dia punya centroid dia adalah pada centroid dia adalah untuk untuk rectangular ni kita tahu dia pada X adalah 250 bagi dengan 2, that will be 150 divided by 2. 125, I cannot brain lah. Okay, 125 I cannot brain. This is 50. Okay, that's why we take 50 sebab position dia daripada x-axis ni sampai ke sini, ke centroid dia is 50. But for the triangle, you are not using 50. Do not confuse with the one that we discussed last week, because last week position centroid dia tu duduk sama. Lain ni tak boleh. Sebab tu saya kata you need to kalau kamu belajar you need to understand. Kalau tak faham tanya, and then do not memorize membabi buta. Memorizing without thinking. Okay, so sekarang ini, now balik semula kepada benda yang basic. Can you give me the position for the centroid of the triangle? Bagi kat saya. Berapa?
Ada orang tak ke my microphone is still off? Sekejap. Ha. Cepat. Nampak dah buat Centroid ni. Mana tahu. Bahagi. I think you just need for 2 or 3 minutes just to solve the centroid tu. Berapa? Betul tak tak pasti. Tak apa. 120 kot. Centroid. Ya. Okay, X dia berapa? X dia 200. X dia 200. Okay, I'm just taking your value. Later on I'm going to check. So right now I'm just taking, I'm just write your value. Pada Y dia berapa? Y dia 100. Y dia 100. Okay, so based on your position, you said that it is 200. Macam nampak macam logik lah. Nampak, but I'm not verified yet. Okay, ini dia kata macam seolah-olah daripada sini sampai sini X dia 200. Okay, macam logik lah. Sebab sini ni kan. Okay, lepas tu you kata 100. You kira ke tak ni? You rasa kalau 200, 100 maksudnya position centroid dekat segitiga ni duduk kat sini. Logik tak? Tak logik. Tak logik kan? Salah tu. Kira ke tak? Ke main siapa Tengok. main? Tak apa. Okay, don't feel ashamed if you have wrong answer. Tak ada masalah. Orang lain sendiri tak tahu jawapan lagi. So saya tak perlu rasa bersalah lah kalau saya tegur jawapan kamu tu salah. Sebab yang lain pun belum tentu lagi. Dia orang senyap je. Soalan Betul. Baba? Dapat baba? Farah ke yang bersuara? Kero. Okay, Carol. Lolah sian dah tukar jadi perempuan pula ni suara. Carol dapat tak yang tadi. Lepas kamu ada orang bersuara saya rasa. Tak ada, tak tahu. Tak ada. Syamir. Berapa yang? Weh, dah habis 12.40 je. Han cari centroid je ni. Berapa minit cari centroid? Lebih daripada berapa minit ni? Centroid untuk tak tahu cari ni tak boleh nak settle kat sini. Ni. Water. Apa? Terus Sebab minggu lepas kita guna yang senang sebab kebetulan centroid dua-dua benda tu rectangular dengan circle dia duduk pada position yang sama. Sebab kita buat memang exactly dia duduk tengah-tengah. So kali ni saya nak buat lain sikit lah. Kalau kamu tengok ni macam mana ni, macam logik ke 100 ni? Okay, macam mana you cari formula to find centroid for triangle? Give me the formula. Give me the formula to find centroid for triangle. Formula dia takkan tak ingat langsung formula segitiga. X bagi 3. X bahagi 3. X bagi 3, Y bagi 3. Oh, laju pula. Tapi hang tadi yang bagi 3 tak 100 tu. Saya nak bagi 3 ni. Benda
Dia tak Itulah bertanya, dia dia cakap. juga tekak je. Okey. Belum lagi settle ya. Belum lagi settle. So dia duduk sini. Your position centroid. Ini macam kena ajar centroid pula. Position centroid for the triangle we measured from the corner. Kita tahu dia kedudukan dia 1/3 tinggi, 1/3 daripada corner ni. Okay. Tetapi your measurement reference kamu start from here. 0, 0 start from here. So kita kena tengok from position sini ke sini lah untuk X dia. Okay. So maksudnya sekarang macam ni. Untuk X dia adalah formula basic adalah 1/3 base dan juga 1/3 height untuk triangle. But looking for this position of your triangle, ingat 1/3 we measured daripada corner 1/3 height, 1/3 base. We measured from corner. Again, because your reference is starting from here, 0, 0 is starting from here. So kita kena measure daripada sini lah, bukan daripada sini. So untuk X kamu dia akan jadi, you boleh kata 250 minus 1/3 base. Okay, height tak ada masalah, memang kosong dia datang daripada bawah sini naik ke atas lah kan. Jadi kosong naik sampai 1, maksudnya ini akan jadi 100 bahagikan dengan 3. Okay, ataupun you boleh buat, X ni adalah benda yang sama je, you boleh buat 50 plus 2/3 from the base. Kenapa kita ambil 2/3? Sebab remaining ini adalah 2/3. So campur dengan 50 pun boleh juga. So it's up to you. At the end of the day both get the same value lah. Jadi sekarang ni 1/3 daripada 200 berapa ya? Oh, Atau 66. 6.60. Okay. 66.667. So 250 minus 66.667 lebih kurang lah dapat 183.34. That is for X dia. For Y dia adalah you get 33.33. Jadi kita tahulah daripada sini sampai ke sini 183.34. Daripada bawah ni sampai ke atas adalah 33.33. Okay, jadi kita baru tahu dia punya kedudukan centroid dia ni adalah pada 183 untuk X dan juga 33.33 untuk Y. So dy dia ni kita masukkan berapa ni dy dia ni? Dy dia masuk ke berapa? 33.33 tu. Yelah maksudnya 33.33 tolakkan dengan kosong lah. Kenapa kita tolak kosong? Sebab inilah x-axis ni kosong. Reference dia. Jadi kita nak tahu daripada jarak x-axis yang ini until yang x-axis melalui centroid segitiga tu ataupun center segitiga tu, dia daripada 0 ke 33.33. Ni ataupun kita boleh letak 33.33 sajalah. Okay, kuasa 2. Dapatlah you punya IX untuk triangle. Lepas tu masuk balik lah dalam ni. Dapatlah total dia macam mana. Okay. Untuk yang boleh ada soalan. Nanti kamu kira lah ni. Kira lah dapat berapa. Lepas tu cuba buat yang kalau guna cara macam ni lah. Kalau you tengok approach yang kita tak tolak tapi kita tambah, sepatutnya you akan dapat jawapan yang sama So nanti you double check. So second moment ni you tak akan dapat nilai negatif. Masa you kira ni dia mesti positif. Of course lah nanti kita akan tolak kan yang ni kan, tapi yang ni mesti positif. If you get negatif mesti ada calculation kamu yang salah. Yang ada kamu buat tu tersilap. Lupalah nak kuasa 2 ke dan sebagainya. Ada soalan sebelum kita cuba buat yang centroidal x-axis ni? Ada soalan?
Ada tak soalan? Tak ada. InsyaAllah tak ada kot. Okay. Okay. Untuk yang kedua ni, kalau kita ambil apa kata? Kenapa pula saya suka merah ya? Okay. Dia kata with respect to centroidal x-axis. Now ada perkataan centroidal x-axis. Tadi tak ada pun perkataan centroidal x-axis. So it's just clearly this axis lah. But now bila dia kata centroidal x-axis, it means you need to find first the centroidal for this shape. Centroid dia duduk mana? Okay, we're not talking about yang rectangular, we're not talking about the triangle, but we want to know the combination of this shape. Okay, kena nak tahu centroid dia duduk kat mana. Jadi first thing yang kamu kena buat dulu, you kena cari centroid untuk this part lah. Okay, so nak cari centroid macam mana? Area dulu. Okay, area. Okay, mungkin you boleh buat macam tadilah. Okay, nombor 1 ni nombor 2. Area 1 dia adalah you punya rectangular lah. X, Y. Okay, cepat cari ni. Ni senang ni. Summation of XA, summation of YA. Okay. Right. 250 mm. This one is 100 mm and here is 50 mm. Okay, so kita ambil yang besar. Kita ambil besar, rectangular besar. So kira yang ni saya nak jawapan 200 mm times dengan 100 mm. Okay. Area dia, okay. So kena tolak lah centroid kan. Tolak area, sebab kita buang. Area segitiga dia apa? Area dia adalah base height divided by 2. So tolakkan base dia adalah, base dia berapa? Base dia dekat sini adalah 200 timeskan dengan height dia adalah 100 divided by 2. So alamak pelajar. Allah, hang pula. Saya punya ni tak gerak pula. Tadinya. So kalau ini 100. Kuasa 4 mm kuasa 2 kuasa 2. Tolak. Kena tolakkan lah. So total dia adalah 1.5 total of area. Okay. So X, untuk X rectangular kita tahu for X is berapa tadi kita kira 125. Okay, 125. Y is 50. Okay, darabkan yang untuk triangle. Untuk triangle tadi kita dah kira X is 1 berapa tadi? 183 point something, saya tak ingat. Kita ambil lah 183 sepatutnya kita ambil. Y dia adalah 33. Okay. 33.33. Okay. Tinggal darab je lah. Darabkan. Berapa total dia? Yang ni area times dengan X dia dapat berapa Cepat kita nak masuk tu. Ni dapat 3.5 times 10 power of 4 times 125 apa? 3. 3.12 exponent. Wait. 3.12
times 10 power of 4, 5, 6. 6. Six. 6. 6. Okay. Yang ni? Mana? Y. 50 times 2.5 dan times 10 power of 4. 1.25. 1.25 times 10 power of 5. 6. 6. 6. Okay. This one? 1 times 10 power of 4. Ini tolak lah. Okay. Times 183. Lamanya hampa tekan calculator. 1.83. 1.83. Hah? Oh yelah sebab ni kan. Okay. Jarak tu lah. Darab dengan 10 power Power of 6. 6. This one will be negative 33.33 times 10 power of tak tahu. 6 juga. 5 kot. 5. Macam saya confused lah Five. ni power. Betul ke? Ni Betul. 10 power 6 Betul? Betul. Power 6. 3, 4, 5, 6. Betul. Okay. This one power of 5 10 power of 5 Power of 5. Okay. Tolak 3.12 tolak dengan ni berapa dapat summation of dia? Summation of XA dia. Satu point 2.9. 1.29 1.29 times 10 power of 6. 6 divided with 1.5 times 10 power of 4 for X, Y dia, summation of Y dia, X, Y A dia. Tolak 1.25 tolak dengan 3.33 darab 10 kuasa 5 tu. How much? Mana? X ke Y ni? Y lah ni awak suruh kira ni. Yang ini tolonglah somebody tolonglah cari berapa yang ni. 6.17 power of 5. 6.17 times 10 power of 5 okay divided with 1.5 times 10 power of 4. Okay cepat kira X dan Y dia berapa? 9 madam. 9. Which one? 6.19? 9.17. Oh 9.17 okay. Okay X dia berapa? Y dia berapa? X dia berapa? Y dia berapa? Kau ada kelas pukul 1 ke tak?
Ni X 86. X dia X 86. 86. Y dia Y dia 61.13. 61. 0.13. Okay. So, maksudnya position dia sini 50 kan, lebih sikit lah. 50, 61. Ya, atas sikit lah. So centroid dia sini. Please double check back macam ada something lah. Okay. Tolong double check balik dah betul ke centroid kamu macam ni. Okay. Wait. Sekejap. Ada apa-apa yang kita betul dah. X ni adalah 183 sebab tadi kita kira. Kita dah kira dah. X dia adalah 183.34. Betul dah. So please double check lah macam ada something. Tapi tak apalah, katalah inilah centroid dia yang kita dapat. Sebab kalau boleh saya nak tunjuk yang rectangular dulu lah. Katalah centroid ini yang kita dapat. Okay. So you buat dulu untuk rectangular. Okay, buat dulu untuk rectangular. Okay. Sama je, Ix total dia tetap sama. Tapi kita buat macam ni lah, total tetap kita ambil yang Ix. Ni centroidal saya buat tanda lah X prime. Okay, tolakkan dengan Ix segitiga kamu. Okay, prime. So first thing you do the rectangular. Okay, rectangular. This is 250. 200. Saya buat satu je sebab lagi saya ada kelas pukul 2 ni. Jadi saya nak berehat jugalah, nak semayang semua. Jadi saya buat satu je lah. Nanti you boleh guna untuk yang triangle tu lah. So 250, 100. Okay. So sekarang ni sama juga, if you want to use parallel axis theorem, memang kamu akan pakai parallel axis theorem. Okay. Kita akan cari dulu centroid dia kat mana. Centroid yang rectangular tu lah. Which is yang kita tahu 50. Okay. Centroid keseluruhan duduk dekat ini 50 kan. So kira macam atas sikit lah. Ini centroid keseluruhan lah. Yang you dapat 86 dan juga 61 tu. 61.13 tu. Okay. So sekarang ni kalau kamu tengok, okay, kita ada lagi satu aksis kat sini. Aksis ini adalah, okay, yang ini saya buat untuk yang rectangular tu lah. Okay. Aksis ini adalah centroidal x-axis dia. Centroidal x-axis. This is what we call centroidal x-axis. Okay. Yang ini adalah aksis untuk centroid bagi rectangular sahaja. Rectangular sahaja. Okay. So, apa function x-axis ni? Function dia untuk tentukan jarak je lah. Daripada sini ke sini adalah 50. Okay. From here to here, it will be 61. 61. Y. 61. Okay. Tapi, right? Okay, bila you buat nanti parallel axis theorem, Ix, okay, I bar dia plus A dy squared, which is 1/12 B H cube plus BH. Okay. Dy dia ini adalah jarak daripada aksis mana yang kamu nak ambil ni? Antara dua aksis mana? Okay, ini yang kita nak cari. Ini yang kita nak cari. Ini yang kita tahu. So, jarak ni. Jarak daripada ya. Inilah dy kamu ni. Dy kamu. So, macam mana you nak cari jarak tu? Adalah? Tolak. Tolak apa tolak? Memang tolak. Apa yang tolak? 1.13 tolak 50. Yes. Itulah yang kamu tengok peranan penting aksis ini. Sebab you pakai parallel axis theorem, you kena pakai centroid untuk rectangular punya aksis ni. Lepas tu nak dicari jarak dengan aksis mana yang dia minta. So dalam kes ni sekarang dia minta centroidal axis. So daripada sini ke sini lah.
So itu je lah. Itu saja. So from that lah. Okay. So untuk triangle pun apply benda yang sama lah. Yang penting ni sebenarnya ini. Yang penting ini. Yang penting ini. Okay, dan juga ini formula yang kamu kena hafal lah. Tetapi kalau kamu hafal ini, yang ini kamu tak tahu pun tak ada makna juga. Okay, so boleh untuk triangle nanti you boleh apply lah. Boleh apply. So kalau you rasa you nak tunjukkan cara jalan kerja kamu ke saya, boleh. Tapi please write properly. Snap gambar cantik-cantik supaya saya tak muntah nak tengok lah. Muak saya tengok. Tulisan tak clear kan. Jadi macam nak suruh saya check pun saya macam pening. So kalau kamu nak suruh saya double check, buat balik elok-elok dan ambil gambar ataupun dalam bentuk PDF lah. Saya prefer dalam bentuk file PDF daripada gambar. Gambar tak apa-apa nak cantik pada pandangan kamu cantik, tapi bila buka kat saya dengan bayang-bayang dia apa lagi semua. So I hope that you can get the idea to use parallel axis theorem and also how to find the distance between two axes to apply in the parallel axis theorem tu. Saya harap hari ni kamu dapat itulah. So boleh apply lah nanti. Okay?